Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu mula dengan tajuk yang pertama, bab 1 iaitu indeks. Okey, kita tengok apa dia indeks. Indeks ni dia macam nombor kuasa. Kamu ingat dulu kamu belajar di tingkatan 1, kita ada belajar kuasa 2 dan kuasa 3. Tengok contoh yang diberi. Okey, 4 kuasa 3 ni sama dengan 4 darab 4 darab 4. Ada 3 kali kan? Okey, nombor indeks ni yang kuasa tu lah adalah indeks dia. Dan yang nombor yang dekat bawah nombor 4 ni adalah dia punya asas dia. Jadi dia boleh ditulis sebagai A kuasa N. A adalah asas, N ni adalah indeks. Okey, ini adalah nombor indeks. Okey, dalam nombor indeks ni kamu akan belajar kuasa lebih daripada kuasa 2, lebih daripada kuasa 3 nah. Okey. Kita tengok kalau kuasa 2, 4 ni 4 kuasa 2, 4 ni dia darab 2 kali. 4 darab 4. Kalau kuasa 3, 4 ni jadi 3 kali. Okey, kita tengok contoh yang pertama nah. Okey, tulis pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, kita tengok soalan yang pertama. A ni 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Ada berapa kali 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita nak tulis dalam bentuk A kuasa N, A-nya adalah 5 lah. Asas dia 5. Indeksnya adalah 6. Jadi kita akan tulis 5A nah. Okey, 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 6. Okey, A adalah 5, N adalah 6. N ni adalah indeks dia. Okey, soalan B, nombor perpuluhan. 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Kita ada 4 kali 0.3. Maka asasnya adalah 0.3. Indeksnya adalah 4. Oleh sebab ini adalah nombor perpuluhan, kita kena letak dia dalam kurungan. Maka jawapannya adalah, untuk B ni jawapannya adalah kita salin balik 3.3 darab 3 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3 sama dengan 0.3 kuasa 4. Yang mana kena letak kurungan, kita memang kena letak kurungan. Kalau tidak dia jadi salah lah. Okey, C kita ada negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Kita kena letak dalam kurungan. Negatif ni kena masukkan dalam kurungan. Okey, mari kita tengok jawapan dia nah. Okey, ni soalan C. Negatif 2 duduk dalam kurungan kuasa 3. Sebab kalau kita tak letak dalam kurungan, bermaksud negatif 2 kuasa 3 bermaksud 2 sahaja kuasa 3. Sebenarnya negatif 2 pun kuasa 3. Jadi sebab itulah kita kena letak kurungan. Okay, kalau tak letak kurungan dia jadi salah lah. Okey, tengok pecahan D ya, soalan pecahan. 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Kita ada 5 kali 1/4. Maka asasnya adalah 1/4 dan indeksnya adalah 5 lah sebab ada 5 kali. Mesti kena letak dalam kurungan. Kalau tak letak dalam kurungan dikira salah. Okey, 1 ni kalau kita tak letak dalam kurungan maksudnya 1 sahaja kuasa 5. Jadi macam inilah 1/4 kuasa 5. Kita tak letak kurungan. Jadi salah lah sebab 4 pun kuasa 5 juga. Dan sepatutnya kita mesti kena letak kurungan. Barulah maksudnya adalah 1/4 ni sebanyak 5 kali pendaraban berulang dia. Okey, soalan E, kita ada algebra, kita ada pemboleh ubah M. M darab M darab M darab M darab M darab M darab M. Ada 7 kali M, maka M adalah asas dan 7 adalah indeks dia. Okey, begitu juga dengan F. Kita ada N sebagai pemboleh ubah. N ni dia sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawapannya adalah N kuasa 8 lah. Ini semua dalam bentuk tata tanda
indeks. Kita belajar tata tanda indeks. Dalam bentuk indeks lah. Okey, ini soalan uji minda 1.1a. Okey, kamu buat soalan ni nanti 1 hingga 3 nah. Soalan dia 1 hingga 3. Okey, buat soalan ni, kamu salin soalan ni. Ni kamu salin daripada jadual, kamu tengok ni. Asas dia 5. Mana yang asas 5? Yang ni lah asas 5. Dan indeksnya adalah 3. So, isi kat tempat kosong ni. Indeks dia 3. Yang mana indeksnya adalah 7. Berapa asas dia? Okey, yang mana indeks 7? Yang ni saja ada indeks 7. Maka asasnya adalah negatif 4. Tulis sini negatif 4. Okey, negatif 4 ni kalau seorang-seorang dia kita tak payah buat kurungan. Tapi kalau dia ada kuasa macam ni kita kena letak kurungan lah. Ataupun ada pendaraban berulang macam ni mesti kena letak kurungan. Okey. Okey, soalan 2. Nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks. Ni 6 kali berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kuasa 6. Tulis saja 6 kuasa 6. Bukan nak jawapan dia lah. Sebab dia cuma dia kata nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks. Dia bukan kata nilaikan. Dia kata nak dalam bentuk indeks sahaja. So, bolehlah buat dalam bentuk indeks sahaja. Okey, nombor 3. Soalan nombor 3. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Kalau negatif 3 kuasa 3, maksudnya negatif 3 ni adalah dia punya asas dia. Jadi kita buat pendaraban berulang. Nanti cikgu bagi contoh satu. Okey, soalan nombor 3A. Negatif 3 mesti letak dalam kurungan sebab ini adalah integer negatif. Darab negatif 3, darab negatif 3. Ini jawapan dia. Sebagai pendaraban berulang. Okey, seterusnya kita tengok subtopik berikutnya adalah bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Katakan soalan tu dia bagi nombor tunggal. Contoh macam contoh 2 ni. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks. 64 ni kita panggil dia nombor tunggal lah. Okey, sebab dia satu nombor saja, dia satu integer saja. Okey, 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Maksudnya soalan ni akan nyatakan dekat kita asas mana yang kita nak kena buat. Okey, caranya ada 2 cara. Yang pertama kita boleh guna pembahagian berulang. Buku teks kamu muka surat 4 nah. Pembahagian berulang. Okey, jadi 64 cara nak buat pembahagian berulang ni macam kita buat cari GSTK. Okay, kalau GSTK dulu gandaan sepunya terkecil tu kita bahagi dengan nombor perdana. Yang ni kita bahagi dengan nombor 2. Bila dia kata asas 2, kita hanya bahagi dengan nombor 2 saja. Tengok contoh dia buat. Okay, dia bahagi dengan nombor 2 saja. Okay, kita tengok. 64. Contoh nah. Soalan ni 64 adalah nombor tunggal. Dia nak dalam asas 2. Soalan yang pertama dia nak dalam asas 2. Jadi kita bahagi dengan nombor 2. 64 bahagi 2 sama dengan 32. 32 bahagi 2 lagi. 32 bahagi 2, 16. Bahagi lagi 2, 8. 8 bahagi 2, 4. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. Sehinggalah kita dapat nilai 1. Baki last sekali adalah 1. Baru kita tengok 2 ni berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat 64. Jawapan dia tulis macam ni. 64 sama dengan 2 kuasa 6. Ni dia. 64 dalam bentuk asas 2. Okay, kemudian soalan kata nak B. Soalan kata nak asas 4. Okay, asas 4. Maka kita ambil 64 bahagi dengan 4. 64 bahagi 4 dapat 16. 16 bahagi lagi 4 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat 1. Sehingga dapat 1. Kira habis dah lah kita punya jalan kerja kita yang ni. Okay, maka jawapannya adalah 64 dalam asas 4 sama dengan 4 kuasa 3. Okay, dia nak dalam asas 8 pula. Asas 8. Maka 64 bahagi 8. 64 bagi 8, 8.
8 bahagi 8 sama dengan 1. Maka 64 dalam asas 8 adalah 8 kuasa 2. Okey, ini dalam bentuk pembahagian berulang. Nah, ini dalam kaedah pembahagian berulang. Okey, kita boleh tengok kaedah 2 pula. Kaedah yang kedua adalah kaedah pendaraban berulang. Okey, contoh soalan 1 tadi, dia nak 64 dalam asas 2. Nah, dalam asas 2, jadi kita kena buat pembahagian berulang dia. 2, kan? Asas 2 ni kita kena guna 2 lah, nombor 2 lah. Okey, jadi 2 darab 2. 2 darab 2 baru dapat 4. 4 darab 2, 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Okey, 16 darab 2, 32. 32 darab lagi 2. Baru kita akan dapat 64 ni. Jadi, kalau guna kaedah pendaraban berulang ni, kamu kena, kita tengok buku teks dia macam ni lah. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, kemudian 4 darab lagi 2. Berapa? 4 darab 2 ni jawapannya 8. Okey, 8 darab lagi 2 sama dengan 16. Macam ni cara dia nah. 16 darab lagi 2. Kita dapat 32. 32 darab lagi 2 kita dapat 64. Macam itulah kaedah pendaraban berulang. Kalau asas 4 pula, kita gunakan nombor 4 lah. Okey, 64. Dia nak gunakan asas 4 lah. Asas 4. Jadi, 4 darab 4, 16. 16 darab 4 dapat 64. Ini dapat 16. 16 darab pula dengan 4 baru dapat 64. Maka 3 kali saja 4, maka 64 ni sama dengan 4 kuasa 3. Okay, ini lupa cikgu nak pilih. 64 sama dengan 2 kuasa 6. Okay, begitu juga dengan asas 8 tadi. Kita guna nombor 8. Okay, 8 darab 8 sama dengan 64. Yang ni kita tahu dia 64 sama dengan 8 kuasa 2. Okay. Kalau cikgu mudah lagi lah guna pembahagian berulang. Lebih baik semua gunalah pembahagian berulang. Sebab kita tahu nak bahagi dengan nombor 2 ni, kita bahagi macam ni sampai dapat 1. Kemudian kita kira ni berapa kali. Okey, kita tengok contoh 3 nah. Contoh 3. Ni kalau pecahan pula macam mana? Tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey, kita ada 32 per 3125. Okey, dalam bentuk indeks dengan menggunakan asasnya adalah 2 per 5. Maksudnya 2 ni adalah asas untuk 32. Manakala 5 ni adalah penyebut kan. Ni pengangka, ni penyebut. Penyebut ni adalah asas untuk penyebut ni lah. Jadi 32 kita, kalau cikgu guna kaedah pembahagian berulang, 32 bahagi 2. 32 bahagi 2 sama dengan 16. 16 bahagi 2, 8. 8 bahagi 2, 4. 4 bahagi 2, 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, untuk 3125 bahagi 5. Okey, jadi bahagi 5. 3125 bahagi 5 kita dapat 625. Bahagi lagi 5. Bahagi lagi 5 dapat 125. Bahagi lagi 5 dapat 25. Bahagi 5 sama dengan 5. Bahagi 5 sama dengan 1. Jadi kita tengoklah kalau dia nak asas 2 per 5. 2 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5. Okey, 5 ni pun kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5. Tapi kita kena gabungkan sebab ini adalah pecahan. Kita tak boleh tulis 2 kuasa 5 per 5 kuasa 2. Kita kena tulis. Okey, 32 per 3125 sama dengan 2 per 5 kuasa
Ni jawapan dia. Ni asas dia, ni indeks dia. Okey. Kamu boleh cuba uji minda 1.1b. Soalan ni. Uji minda 1.1b dalam buku tulis kamu lah. Okay, sebenarnya buku tulis kamu tu yang mana ada dekat kamu tu, kamu boleh guna buku tulis yang tahun lepas punya untuk matematik. Kamu boleh guna, kalau yang ada dekat kamu tu buku 1, 2, 3, kamu guna buku 1. Kalau yang ada dekat kamu tu 2 dan 3, guna buku 2. Kalau yang ada dekat kamu tu 1 dan 3, guna buku 1. Kalau 1 je buku yang ada dekat kamu tu, guna 1 buku tu je lah. Nah, guna dulu buku yang tahun lepas tu. Sambung. Sebab buku tu banyak lagi kosong, cikgu rasa lah. Okey, kita tengok pula subtopik seterusnya. Okey, bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N? Yang ni kita nak menentukan nilai dia, jawapan dia. Okey, kita boleh ada dua cara. Yang pertama kita boleh guna kalkulator. Okey, yang kedua kita boleh guna pendaraban berulang. Ikut soalan. Kalau soalan nak kaedah pendaraban berulang, macam ni cara dia. Kamu kena buat pendaraban berulang macam ni. Okey, 2 kuasa 5 tengok soalan dia. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, 2 kuasa 5. Maksudnya 2 ni darab 5 kali lah. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. Okey, jadi kita dapatlah 2 kuasa 5 sama dengan 32. Yang ni bentuk pendaraban berulang. Begitu juga kalau kita ada perpuluhan. 0.6 kuasa 3, 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Kita kena tulis macam ni lah. 0.6 darab 0.6 sama dengan 0.36 darab lagi dengan 0.6. Dapatlah 0.216. Jadi 0.6 kuasa 3 sama dengan 0.216. Okey, kaedah yang kedua iaitu menggunakan kalkulator. Yang ni paling senang lah. Okey, 5 kuasa 4 sama dengan 625. Kita tekan. Ni kuasa. Kamu tengok dekat kalkulator kamu tu, kalkulator saintifik kamu tu. Okey, simbol ini adalah simbol untuk kuasa. Kalau kita ada kuasa 2, kita tahu mana ada kuasa 2, kuasa 3 kan. Yang ni yang selain daripada kuasa 2 dan kuasa 3, kita boleh buat juga kuasa lain menggunakan simbol ni. Maksudnya kalau 5 kuasa 4, kita nak nilaikan dia, kita tekan 5, tekan simbol kuasa, tekan 4. Tekan sama dengan, maka kita akan dapat jawapan 625. Okey, untuk nombor negatif, contoh ni negatif 7. Negatif 7 kuasa 3 sama dengan negatif 343 ni kan. Nak dapat jawapan ni, kamu kena betul-betul tekan kalkulator ni. Tengok ni, dia punya berhati-hati dengan negatif ni, kena duduk di dalam kurungan ni. Tekan buka kurungan dalam kalkulator saintifik kamu tu. Tekan buka kurungan. Tekan simbol negatif. Tekan 7. Tutup kurungan. Kemudian baru kuasa 3. Sama dengan. Dapatlah jawapan negatif 343. Okey, kalau negatif ni duduk dalam kurungan. Masa kamu tekan kalkulator pun mesti berada dalam kurungan. Kalau negatif ni duduk di luar kurungan dalam soalan dia. Jadi, kamu tekan kalkulator tu, negatif tu letak di luar kurungan lah. Faham lah? Okey. Untuk soalan C, soalan pecahan, letak dalam kurungan. Kurungan ada, mesti kena letak dalam kurungan. Buka kurungan, tekan nombor 2, tekan simbol pecahan. Okey, per 3, tutup kurungan, simbol kuasa. Kemudian tekan, dia punya nombor indeks adalah 4. Tekan 4 sama dengan, dia akan keluarlah dapat jawapan 16/81. Kalau kamu dapat jawapan perpuluhan, kamu kena tukar dia menjadi pecahan. Sebab pecahan ni dia lebih tepat lah. Perpuluhan nanti kamu kena bundarkan. Nak tekan perpuluhan kepada pecahan tu, kamu tekanlah ni simbol ni. A, B per C ni kamu akan dapat pecahan lah. Okey, kita ada 1, 3/5 kuasa 2. Tutup, buka kurungan, tekan 1, tekan per, tekan 3, tekan per lagi, tekan 5. Maksudnya dia ada 2 kali per lah. Okey, tutup kurungan, tekan simbol kuasa, tekan nombor 2. Kemudian sama dengan, dia akan dapat jawapan ni. Okey, kamu boleh cuba tengok. Kemudian kita ada negatif 0.5 kuasa 6. Tekan kurungan.
Nombor negatif 0.5 tutup kurungan kuasa 6. Sama dengan kamu akan dapatlah jawapan ni. Okey. Hitung nilai bagi, okey, ni kamu buat. Ya, soalan ni kamu buat. Nanti kita akan bincang. Cikgu akan send satu lagi link YouTube untuk perbincangan jawapan. Okey, kemudian waktu bincang nanti kamu semaklah dengan pen merah. Okeylah, selamat menjawab soalan.